kembali bersama Pak Ya di channel Atuk Cyber. Baru-baru ni kita terbaca berkenaan Paris terbakar. Sana sini terbakar, tong sampah, bank, pejabat, office, kedai, pasaraya terbakar. Mungkin bagi kita di Malaysia, berita ni kurang mendapat perhatian kerana kita sibuk dengan Aidiladha dan juga dengan jemaah yang mengerjakan haji di Mekah. Tetapi selepas itu baru timbul berita ni berkenaan rusuhan besar berlaku bukan sahaja di Paris tetapi juga di bandar-bandar besar seperti di Marseille, Toulouse, Nice, Lille dan lain-lain, Lyon. Okey, semua ni nama-nama ni kita faham daripada Liga Perancis, bandar-bandar besar kan. Pak Ya nak kupas, nak bagi 6 punca kenapakah perkara ini berlaku dan kenapakah ia begitu sengit rusuhan ini. Sebelum itu harap tolong subscribe, like dan share nanti ya. Baik, jadi apakah sebenarnya yang berlaku? Yang berlaku ialah pada 27 hari bulan Jun 2023, iaitu semasa kita sedang siap-siap untuk Aidiladha. Mungkin tuan-tuan dah perjalanan balik kampung, suatu kejadian tembak seorang pemuda yang berasal daripada Morocco, Algeria. Bapa dia Morocco, mak dia Algeria. Okey, yang tinggal di Paris, di sebuah suburb yang dipanggil Nanterre. Okey, di situ beliau bertugas sebagai seorang delivery, macam Grab lah. Contoh. So nama dia Nahil Marzouk, berusia 17 tahun. Apa yang berlaku ialah dua kenderaan motosikal polis menahan dia di tepi jalan. So dia berhenti. Okey, dan kedua polis ini datang bertemu dia dan salah seorang polis tu mengacukan pistol terhadap dia. Dan salah seorang lagi berkata bahawa beliau berniat untuk meletakkan sebuah peluru di dalam kepala Nahil. So kemungkinan ini spekulasi Pak Ya. Kemungkinan bila dia dengar kata dia nak ditembak, dia pun pecut. Bila dia pecut, polis betul-betul tembak dia dan dia mati. Dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang berlaku ialah pihak polis mengatakan bahawa anggotanya terpaksa menembak Nahil kerana self defense, mempertahankan diri, kerana Nahil hendak melanggar anggota polis. Kemudian daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh polis Paris ini, sudah viral satu video yang diambil dengan handphone begini, yang menunjukkan bahawa pegawai polis itu bukan berada di hadapan kereta, sebaliknya di tepi kereta. Sebab itulah dan dia boleh tunjukkan pistol dia kepada Nahil. Dia menunjukkan, menghalangkan pistolnya ke kepala Nahil. So, dan kalaupun Nahil meluncur ke hadapan, dia tidak akan melanggar polis berdua ni. Cuma mungkin kita bagi sangka baik kepada polis ni. Mungkin dia rasa bahawa Nahil mungkin boleh melanggar orang di hadapan. Itu sebab dia tembak Nahil dan Nahil meninggal dunia. Peguam Nahil mengatakan bahawa Nahil tidak berniat untuk melanggar mereka kerana mereka tidak ada di hadapan kereta. Mereka berada di tepi kereta. Dan lepas tu ada seorang kawan dia lari keluar daripada pintu belakang dan dia pula dijatuhkan oleh anggota polis. Inilah yang menaikkan kemarahan penduduk Paris dan seluruh Perancis kerana pihak polis cuba menuduh bahawa Nahil yang di pihak yang bersalah. Bermulalah rusuhan besar-besaran di seluruh negara Perancis. Sehingga ini soal Pak Ya buat hari ini adalah 3 hari bulan Julai. Jenazahnya sudah dikebumikan semalam 2 hari bulan Julai. Okey, jenazah beliau dikebumikan di kampungnya dan disolatkan di masjidnya, dan beratus ribu orang turun untuk menghormati jenazahnya. Dan sebagai tanda hormat, pihak polis tidak ada langsung. Sebaliknya yang mengawal keadaan adalah vigilante, maknanya penduduk sendiri yang membuat pasukan untuk mengawal keadaan. Solat jenazahnya melempah sampai ke jalan. So apabila Pak Ya melihat wajah Nahil ni, tengok foto dia, dia tak ubah macam siapa tahu Kylian Mbappe, kapten pasukan bola sepak Perancis, pemain kira megastar lah untuk PSG, Paris Saint-Germain. Dan beliau sendiri telah mengeluarkan kenyataan meminta supaya dibawa kepada ketenangan dan dibawa untuk berunding hal ini daripada rusuhan yang tidak akan berkesudahan dan yang akan merugikan semua pihak. Di samping itu, Pak Ya terkenal juga Zinedine Zidane. Siapa ingat Zinedine Zidane? Pemain hebat Perancis, menang World Cup
dulu. Beliau juga adalah berketurunan Algeria, Islam dan superstar, dan pernah menjadi pengurus pasukan Real Madrid baru-baru ni ya. Enam punca utama yang menyebabkan rusuhan ini berlaku dan menyebabkan rusuhan ini menjadi begitu besar. Ini pada pandangan Pak Ayah. Punca faktor pertama ialah pada tahun 2014 pihak berkuasa Perancis mengeluarkan satu undang-undang baru yang membolehkan pasukan polis menembak pemandu kereta yang dianggap tidak mahu berhenti, yang dianggap tidak menurut perintah di mana-mana jalan raya, di mana-mana sekatan jalan raya atau tiada sekatan jalan raya pun, atau di simpang-simpang mana-mana sajalah atas jalan raya. Undang-undang ni telah memberi macam kita kata kebenaran kepada pihak polis untuk lebih mudah menggunakan senjata untuk menahan pemandu-pemandu yang dianggap tidak menurut perintah. Undang-undang ini telah di-challenge banyak kali, tetapi dia masih ada. Mungkin ini satu faktor lah, faktor utama. Sebab apabila kalau saya seorang anggota polis, saya kata saya tertembak, saya nak tembak, jadi saya ada undang-undang ini backing saya. Yang kedua, kes Charlie Hebdo. Siapa pernah dengar? Charlie Hebdo ni adalah sebuah syarikat yang buat kartun. Ingat tak? Kartun tu yang menghina Nabi Muhammad SAW. So, dan apa yang berlaku ialah berlaku rusuhan besar-besaran, berlaku protes di luar negara. Okey, negara-negara Islam banyak protes terhadap ini. So, Charlie Hebdo telah banyak menimbulkan kemarahan umat Islam di Perancis. Okey, sebagai untuk kita faham untuk kita faham faktor kedua ni, Perancis dulu adalah negara penjajah yang utama, mungkin kedua selepas British Empire. Dan jajahan Perancis ni terdiri daripada selatan, utara, timur, barat lah. Contohnya ialah Canada dan Louisiana. Siapa tahu? Mungkin tuan-tuan tak tahu, ini adalah fakta. Canada dan Louisiana dulu adalah jajahan Perancis. Kemudian ada French West Indies, ni kepulauan lah banyak. Saint Dominic, Guadeloupe, Martinique, Dominica, Saint Lucia, Grenada, Kepulauan Tobago. French Guyana. French Guyana ni di Amerika Selatan. Dia ni antara bersempadankan Brazil dan Surinam. Dan di situ banyak dia gunakan untuk tanam tebu lah. Okay. Indochina, Vietnam, Laos, Cambodia dulunya adalah dijajah oleh Perancis. Mesir, Algeria, Tunisia, Morocco, Ivory Coast, Benin, Mali, Guinea, Mauritania, Niger, Senegal, Burkina Faso, Togo, Nigeria, Gambia, Chad, Central African Union, Congo, Gabon, Cameroon. Luasnya dia punya ni. Dan oleh kerana mereka ini berbahasa Perancis, mereka ini sekolah mereka diajar dalam bahasa Perancis, bukan bahasa Arab lagi. Jadi mereka lebih senang untuk kalau perlu berpindah, migrate, dia akan pergi kepada Perancis. Yang Pak Ayah nak kupas lagi ialah populasi bandar-bandar Perancis. Menurut kajian pada 2004, di bandar-bandar metropolitan 85% kulit putih atau Eropah. Sebab banyak juga orang Eropah, sebab dia ni Euro, so dia boleh pindah daripada Poland pergi duduk sana, daripada Spain pergi duduk Perancis, daripada England, masa England dalam Euro dulu, boleh duduk di Perancis kan. So dia boleh bekerja, dapat visa apa semua. So senanglah kan. 10% adalah orang Afrika Utara. So yang kita cakap tadi, jajahan mereka banyaknya di Afrika Utara. 3.5% kulit hitam. Kulit hitam mungkin daripada Afrika yang bawah, bukan Afrika Utara tapi selatan. Dan 1.5% Asia. Orang-orang migran ni, orang Afrika Utara, kulit hitam, Asia ni, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di suburb, di luar city. Di mana rusuhan berlaku? Banyak rusuhan berlaku di kawasan-kawasan yang kita panggil suburb. Suburb of Paris, of Marseille, of Lyon, of Nice, of Lille dan lain-lain. Okay. Sebab ini di sini banyak penduduk yang Afrika Utara dan kulit hitam. Kita pergi kepada punca yang kedua ialah Charlie Hebdo.
yang mana menimbulkan kemarahan orang Islam. Dan yang Pak Ayah faham, lebih kurang 5% rakyat Perancis beragama Islam. Lebih kurang ya, kalau salah nanti Pak Ayah betulkan dalam description nanti. Kemudian faktor ketiga ialah hijab rule. Hijab rule pada 2010. Perancis ialah sebuah negara sekular. Sekular maknanya dia memisahkan antara agama dan pemerintahan. Kerajaan Perancis mengeluarkan hijab rule. Apa-apa pakaian yang melambangkan agama tidak dibenarkan. Dan yang paling penting tidak dibenarkan ialah di sekolah dan di pejabat kerajaan. Jadi bermakna murid-murid Islam, pelajar-pelajar Islam tidak dibenarkan pakai hijab jika nak pergi sekolah. Kalau tak, kena buka. Kalau tak nak, tak boleh pergi sekolah. So ini menjadikan dilema bagi ibu bapa, dan kita sebagai orang Islam, kita faham bahawa bila sudah balik memang wajib pakai hijab. Of course lah, ada orang kata kalau tu baiklah balik ke negara mereka sini. Tapi mereka sudah menjadi penduduk Perancis, mereka sudah menjadi warga negara Perancis, dan mereka ni mungkin adalah keturunan generasi yang kedua atau ketiga. Kita nampak yang punca yang menyebabkan kemarahan dan yang menjadi, kita kata apa, minyak yang dituangkan dalam api. Part ialah general, secara generalnya diskriminasi terhadap kaum pendatang. Baru ni kita baru bulan puasa kan, bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan, pemain bola sepak di Perancis banyak terdiri daripada orang Islam. Contohnya Pak Ayah bagilah Zinedine Zidane dulu lah, Zidane Islam. N'Golo Kante ni pemain Chelsea yang baru berpindah ke Saudi Arabia. Dalam pasukan Perancis dan dalam Liga Perancis tidak dibenarkan berehat 5 minit untuk minum air, atau sekadar berehat untuk minum air untuk membuka puasa mereka. So mereka diwajibkan main sampai mungkin half time, barulah berhenti, okey, baru minum air. Sampaikan ada pemain yang bijak, dia pura-pura seperti injury. So dia injured, pengadil terpaksa berhentikan permainan. Jadi barulah pemain-pemain bola yang Islam ni boleh meneguk air untuk buka puasa. Walhal di Liga Perdana Inggeris, perkara ni adalah perkara umum. Pak Ayah rasa sudah 2-3 season pemain bola sepak di liga-liga di England, Wales, Scotland dibenarkan berhenti rehat untuk minum air, untuk buka puasa. Di sini kita nampak bahawa negara Perancis mengamalkan sistem demokrasi ini. Sebab yang tak benarkan berehat untuk buka puasa sekejap pun, untuk minum air je pun, ialah FA. Okey, baru-baru ini, bulan Jun ini, bekas pengurus Paris Saint-Germain ni, PSG ni adalah champion bertahun-tahun lah di Liga Perancis. So pengurus PSG ni telah didakwa di mahkamah atas sikap rasisnya. Mereka macam mana buktinya ialah satu email yang dia tulis lah, yang menunjukkan dia ni seorang rasis. Dan yang lagi satu Pak yang nak sebut ialah ada satu kajian menunjukkan bahawa orang Afrika Utara kulit hitam adalah 8 hingga 10 kali lebih berkemungkinan ditahan oleh polis berbanding orang kulit putih dan Eropah. Okey, atas kajian ini dan mungkin kerana kajian ini sehinggakan United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeluarkan kenyataan baru sehari dua ni, mengeluarkan kenyataan menggesa kerajaan Perancis mengambil tindakan untuk menyelesaikan isu-isu rasis yang begitu tebal itu di Perancis, serta diskriminasi di dalam pelaksanaan undang-undang. Okey, legal enforcement. So kalau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun mengeluarkan kenyataan ini, jadi apakah yang tuan-tuan fikir? Saya serah pada tuan-tuan. Faktor yang kelima, mereka baru summer holiday. Summer holiday bermakna banyak orang dapat cuti 2 bulan, 3 bulan, pergi overseas. Yang kaya lah. Yang tak kaya duduklah situ kan. Sekolah tutup, college tutup, universiti tutup. So pemuda-pemuda ni ramai berkeliaran, tak ada apa nak buat. Juga sukan-sukan seperti Liga Perancis pun tutup summer holiday.
So memang waktu cuti, dan mungkin meluap juga bagi rakyat yang miskin yang tak dapat pergi cuti ni. Pelajar-pelajar ni menjadi adalah antara, boleh kata ada kajian menunjukkan bahawa mungkin sampai 50% perusuh sekarang ini adalah berumur 17 tahun ke bawah. Okey, kena ingat Nahel juga berumur 17 tahun. Ini adalah satu punca utama yang menyebabkan begitu ramai sekali yang terlibat dengan rusuhan dan juga looting lah, kita panggil looting, merompak, mencuri. Benda ni yang memang kita kata apa? Api dalam sekam ketidakpuasan di kalangan penduduk, seluruh penduduk Perancis, bukan saja daripada keturunan yang migran, bukan yang keturunan Afrika dan kulit hitam, tetapi juga seluruh Perancis tidak puas hati dengan apa yang dipanggil Undang-Undang Pencen 2023. Apa yang berlaku ialah trade union semua tidak setuju dengan undang-undang ini, dan pekerja juga tidak setuju. Tetapi kerajaan Perancis, Presiden Perancis sendiri, Macron, dia sign terus. Macam dia paksa, no, wajib, saya wajibkan undang-undang pencen ini. Jadi berlakulah rusuhan. Kalau tak percaya tuan-tuan, Google balik 2023, banyak tak rusuhan berlaku. Dan pembakaran seperti sekarang juga. Mereka bakar kereta, bakar kedai, mereka bakar tong sampah, mereka bakar tram, lain-lain lagi. Apakah undang-undang ini? Undang-undang ini dia menaikkan umur pencen daripada 62 kepada 64. Okey, kita di Malaysia berapa? 60 kan? Okeylah, tapi di Perancis memang sedia ada umur 62 boleh pencen. Tapi dia naikkan pula kepada 64. So mungkin ramai orang yang rasa, aku dah tak larang nak kerja, engkau paksa aku kerja juga. Tiap-tiap orang yang nak pencen, layak pencen, kena bekerja 43 tahun. Cukup 43 tahun. Apabila berlaku macam ni, banyak mereka marahlah sebab kena cukup 43 tahun. So, dan yang saya baca, yang saya kaji ialah oleh kerana pencen ini membebankan kerajaan Perancis, sebab tu dia ketatkan undang-undang ni, undang-undang pencen ni, supaya untuk mengurangkan lah beban kepada kerajaan Perancis. Dan bukan setakat itu, dia telah berkembang juga ke French Guiana. Yang Pak Ayah kata dia French Guiana ni terletaknya ialah di Amerika Selatan. Dia bersempadan dengan Brazil dan Suriname. So sampaikan di sana pun sudah berlaku juga rusuhan seperti mana ia berlaku di Perancis sendiri. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa Paris terbakar ini? Satu, toleransi antara agama dan bangsa adalah amat penting. So kita di Malaysia beruntung sebab Pak yang nampak kita punya rakyat sudah matang, social contract kita sudah matang dan dihormati oleh semua pihak yang ada di Malaysia ini. Oleh itu Pak Ayah harap kita jangan persoalkan lagi, sebaliknya kita move on untuk majukan negara. Sebab ketika dia ingat kita masih negara membangun, kita kena bekerja keras apapun. Nombor dua, Pak Ayah harap nampak pihak polis Malaysia perlu kita hormati dan kita beri kredit atas tugas-tugas yang mereka telah lakukan selama ini, mengawal keamanan dan ketenteraman awam. Dan yang kita nampak juga ialah tiada diskriminasi ketara yang ditunjukkan oleh pihak polis terhadap mana-mana kaum yang ada di Malaysia ini. Sebab kata pepatah Melayu lah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baiklah negeri sendiri. So walaupun kita nampak sebab banyak kita tengok ialah yang kita nampak ialah sekarang ini berlaku ialah migran daripada Afrika Utara, Libya, Yaman, Pakistan. Banyak yang cuba untuk pergi ke Eropah. Sebab dah nampak di situlah kunci emas lah. Okey, kunci peti emas ada kat situ. Jadi semua orang nak pergi ke Eropah. Sampaikan ada yang naik kapal, tongkang, terbalik, ramai yang meninggal, innalillah kan, kita pun sedih dengar. So bukankah lebih baik mereka cuba memperbetulkan negara mereka sendiri dan cuba memajukan negara mereka sendiri, okey, dan supaya mereka sama-sama dapat menikmati hasilnya.
Jadi itulah 3 lesen yang Pak Yah dapat daripada pengajaran di sini. Dan mohon mungkin kawan-kawan ada banyak lagi lesson learn yang boleh didapati daripada perkara ini. Pak Yah harap tolong bagi letak dalam ruang komen di bawah video ini ya. Sila type supaya kita share sama-sama, kita belajar sama-sama. So buat itu saja, sehingga di lain video kita jumpa lagi. Assalamualaikum.